Al-Quran dia tak cerita saja tuan-tuan, bahkan di sana ada mau'izah, ada ibar, ya, ada ibar apa disebut sebagai manfaat yang begitu besar, kebaikan yang begitu tinggi hasil dari penceritaan Al-Quran, tuan-tuan. Dan cerita ni tuan-tuan banyak cerita, ada cerita betul, ada cerita tak betul, kan? Tapi cerita Al-Quran ini adalah cerita yang benar, ya, yang mana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami jaga Al-Quran itu sampai akhir zaman. Walaupun ada sebahagian manusia yang berusaha untuk menyelewengkan Al-Quran tapi tak berjaya, tuan-tuan. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran, ya. Mukjizat ni mana apa, tuan-tuan? Mukjizat ni satu benda perkara yang luar biasa yang berlaku pada Al-Quran. Kalau kitab-kitab yang lain nescaya telah pun diselewengkan. Kalau kitab-kitab yang lain, tuan-tuan, telah pun diinhirafkan, diselewengkan daripada jalan yang benar, tuan-tuan. Tetapi Al-Quran tidak begitu, tuan-tuan, kerana dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada minggu yang lalu, tuan-tuan, kita dah bincang tentang bagaimanakah Nabi Adam alaihi salam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat protes. Malaikat protes, apa jadi Adam? Kami ada, kan, kami sujud, kami rukuk. Tetapi bila mana Allah mengajar Adam itu ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan ketika itu, tuan-tuan, barulah malaikat tahu bahawa ilmu mereka tidak ke mana. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Kemudian apabila Adam ini adalah orang yang mulia kerana adanya ilmu, maka ianya patut dihormati. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh semua malaikat untuk hormat pada Adam, sujud pada Adam. Tetapi, tuan-tuan, malaikat semua pakai sujud belaka kecuali iblis. Iblis aba wastakbara, enggan dan juga takabbur. Ini sifat iblis, ya, sifat iblis iaitu tak mau ikut perintah Allah dan juga takabur. Kerana dia katakan, aku dijadikan daripada api, Adam itu daripada tanah, tuan-tuan. Itu sebagai ulangan, tuan-tuan, ya. Jadi, tuan-tuan, ketika itu Iblis laknatullah telah pun declare kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dia ditangguhkan usianya hingga hari kiamat. Tujuannya untuk apa, tuan-tuan? Tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Tuan-tuan, sebab itu ayat yang menceritakan tentang Iblis telah berazam untuk menyesatkan manusia ini bukan satu ayat, bukan dua ayat, ada 5 ayat yang menceritakan bagaimana Iblis akan berusaha untuk menyesatkan manusia. Makna, tuan-tuan, ini satu kaedah yang disebut dalam sunan ilahiyah, ya, sunatullah yang diciptakan oleh Allah, yang disebut dalam Al-Quran, bahawa berlakunya pertembungan antara iblis dan juga manusia ini, tuan-tuan, pertemuan yang abadi, pertemuan yang selama-lamanya, sehinggalah hari akhirat, sehinggalah yaumul qiyamah. Pertemuan al-haqqi wal batil. Tuan-tuan, ya, pertemuan, kata Allah, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Allah akan membenarkan kebenaran dan juga menghapuskan kebatilan. Ja'al haq wa zahaqal batil. Datangnya kebenaran akan terhapusnya kebatilan. Makna, tuan-tuan, makna ni pertemuan ini akan berlaku terus menerus. Sama ada kita sedar, tak sedar, sama ada kita peka ataupun tidak peka, tuan-tuan, pertemuan antara al-haq
wal batil ini akan berterusan. Tuan-tuan, yang bulan lepas pun saya sebut tuan-tuan, bagaimanakah kalau syaitan tuan-tuan ya, dia menyerupai rupa yang asal. Dia menyerupai rupa yang asal. Agak-agak ada orang nak ikut dia tak? Ya. Mungkin orang tak ikut dia pasal dia dengan huduhnya muka, mata pun sebelah, ada tanduk pula tuan-tuan ya. Orang tak akan ikut. Tapi syaitan itu dia datang dengan berbagai-bagai berbagai-bagai lakonan, berbagai-bagai keadaan yang menyebabkan kita tertipu. Manusia tertipu sehingga terikut syaitan. Tak sedar itu buruk tuan-tuan. Apa yang dibawa oleh syaitan itu buruk sehingga kita terperdaya untuk ikut. Ini dikatakan tazyin. Tazyin ni makna apa tuan-tuan? Hiasan. Syaitan ini dihias. Benda buruk tu dihias sebagai jadi cantik sehingga kita terselera untuk ikut tuan-tuan. Ini dia yang disebut sebagai pertembungan antara hak dan batil tuan-tuan. Baik. Jadi iblis dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-14 Allah menyebut qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Iblis menjawab, berikanlah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar kamu termasuk diberi penangguhan waktu. Jadi Allah membenarkan iblis untuk ditangguh waktu dia mati tuan-tuan sampai hari kiamat tuan-tuan. Jadi bermulalah tipu hailah syaitan untuk menyesatkan manusia. Jadi pengakuan, jadi syaitan dah awal-awal declare ni dah tuan-tuan, bahawa dia akan menyesatkan manusia. Ketika iblis mengetahui Allah memberikan tangguh kematiannya pada hari kiamat, si makhluk terkutuk ini mengungkap kedengkian permusuhannya terhadap Adam dan keturunannya, serta nekat yang akan dilaksanakan untuk mengganggu, membahayakan, menyesatkan dan memalingkan mereka daripada jalan yang lurus. Tuan-tuan, ya, ayat yang seterusnya tadi ayat yang 14, 15, ayat 16. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, kerana engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan-jalan yang lurus. Tuan-tuan, ya. Jadi iblis kata apa? Qala fa bima aghwaytani. Aghwaytani tuan-tuan makna ighwa, yaghwi ni dalam bahasa Arab makna dia lawan pada hidayah. Kita minta supaya dah diberi hidayah kan. Dalam surah Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Lawan pada hidayah itu aghwai, ighwa, makna dia sesat. Oleh kerana Tuhan memberi aku kesesatan, aku akan aku akan halangi manusia daripada jalan yang benar. Ini lawan kepada kita minta dalam surah Al-Fatihah kita baca apa tuan-tuan? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi tuan-tuan, Fatihah yang kita baca ni tuan-tuan lawan dengan jalan syaitan. Berlawanan dengan jalan yang dibawa oleh syaitan. Syaitan menyesatkan manusia. Allah memberi hidayah, petunjuk biar kita berada di atas jalan yang lurus. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang jadi dalam surah Al-Fatihah itu tuan-tuan besar makna dia. Ya, besar makna dia, petunjuk kepada kita dalam kehidupan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang benar. Jangan buka kami
kami jalan-jalan yang akan menyesatkan kami. Minta pada Tuhan, tuan-tuan. Bukan kita minta saja pada kita, tuan-tuan, anak cucu kita pun kita minta supaya jangan mereka disesatkan oleh Allah. Ya, kadang-kadang budak-budak ni, tuan-tuan, yang dia tak nampak benda tu buruk, benda itu tak elok, tuan-tuan. Dia tak nampak apa benda, sebab dia baru hidup. Kita ni dah lama hidup, tuan-tuan, tahu mana jalan betul, mana jalan tak betul. Itu pun kadang-kadang pun tak nampak juga, tuan-tuan. Umur 50, umur 40 dah pun tak nampak lagi mana jalan betul, mana jalan tak betul, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab itu kita asyik menyesatkan diri kita. Dahlah sesat, menyesatkan orang lain lagi teruk, tuan-tuan. Jadi ayat ini, tuan-tuan, Allah menceritakan syaitan mendeklar bahawa dia akan menyesatkan manusia. Ighwa artinya menyesatkan, kebalikan dari petunjuk. Dia kata jalan Allah yang lurus adalah jalan yang mengantar sesiapa pun menempuh jalan itu kebahagiaan yang telah Allah sediakan. Jadi jalan petunjuk ini jalan kebahagiaan. Jalan petunjuk ini, tuan-tuan, jalan syurga. Adapun jalan sesat itu adalah jalan neraka, jalan kesesatan, jalan apa nama, tuan-tuan, membahayakan, jalan yang menyesatkan. Itu mana ighwa. Jadi syaitan membawa kepada jalan yang berbahaya. Saya nak cerita, tuan-tuan, ya, sebenarnya inilah apa yang berlaku di depan mata kita pada hari ini, tuan-tuan. Ya, kita tengah berhadapan dengan jalan-jalan yang tak elok. Tuan-tuan, ya, pasal itu hari ini syaitan dia tak menyerupai muka dia asal. Syaitan dia buat sistem untuk menyesatkan manusia. Apa sistem, tuan-tuan? Nama dia New World Order. Itu yang lahirnya freedom, lahirnya free, apa lagi, tuan-tuan, free sex, supaya manusia tunduk dengan nafsu mereka, bukan tunduk pada Allah. Nampak, tuan-tuan? Itu lahirnya sistem kapitalis. Sebab syaitan ni, tuan-tuan, dia ada hulu balang dia. Siapa hulu balang dia, tuan-tuan? Nama dia Yahudi. Kalau dulu Qarun, Haman dah mati, tuan-tuan, ya. Sekarang Yahudi. Yahudi inilah yang menjadi hulu balang syaitan, yang mengawal kontrol dunia pada hari ini, tuan-tuan. Buat sistem ekonomi, buat sistem politik, buat sistem apa, tuan-tuan, yang banyak sistem yang dia buat untuk menyesatkan manusia supaya tidak tunduk pada Allah. Mereka tunduk pada siapa? Tunduk pada hawa nafsu, tunduk pada syaitan. Ya, itu yang lahirnya Freemason dan seumpama, tuan-tuan, ya. Semuanya nak menunduk kepada syaitan, tuan-tuan. Jadi kita kena berhati-hati dan kita kena baca, ya, arus perdana pada hari ini yang Al-Quran sebut. Sebab itu Al-Quran, tuan-tuan, dia ni relevan setiap masa. Nabi ajak manusia tunduk pada Tuhan, tunduk pada Allah. Ini berlawanan dengan syaitan yang suruh dia tunduk pada dia. Kan dia dah berikrar dia akan menyesatkan manusia, tuan-tuan, ya. Jadi, tuan-tuan, maka aku bersumpah untuk duduk di atas jalan yang lurus. Jadi kita orang Islam, kita akan bersetia di atas jalan yang lurus, tuan-tuan. Ayat yang seterusnya dalam surah Al-A'raf juga, ayat yang ke-17. Tadi ayat yang ke-16, ya. Ya. Ada beza siratal mustaqim dengan siratal mustaqim. Apa? Siratal. Sirata? Sirat. Dalam mana? Dalam ayat dia. Dengan siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Maknanya dia apa, tuan-tuan, ya? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, kerana engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka. Ya, la aqudanna, saya aku pastinya aku akan menghalangi mereka sirataka. Sirataka ni mana apa? Sirat, jalan engkau Allah yang lurus, ya, jalanmu yang lurus. Ya, itu dia. Baik, ayat yang seterusnya dalam ayat 17, thumma la'atiyannahum,
kemudian pastinya aku akan mendatangi mereka min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Ini adalah tegasan daripada syaitan, ya, untuk mengganggu manusia. Thumma la'atiyannahum, kemudian pasti aku datangkan mereka. Jadi makna aku buat manusia itu min baini aidihim, aku akan pergi kepada manusia itu dari depan dia, dari belakang dia, dari kanan dia, dari kiri dia. Tuan-tuan, ya, di sini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini siapa, tuan-tuan? Iaitu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang mahir membaca Al-Quran dan mahir memahami Al-Quran. Bila disebut syaitan akan datang melalui depan mereka, depan tu makna apa? Depan iaitu akan membuat mereka ragu tentang akhirat. Jadi syaitan ini akan datang kepada manusia untuk meragu manusia ini tentang akhirat, tentang hari kebangkitan. Bila manusia ini, tuan-tuan, diragukan tentang hari kebangkitan, maknanya dia tidak ada rasa tanggungjawab hidup. Buat ikut suka aku nak buat apa pun. Tapi orang yang beriman dengan hari akhirat, dia rasa terikat, ya, tak boleh buat jahat, tak boleh menipu orang, tak boleh buat naya ke orang, sebab kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebut bahawa syaitan ikut datang dari depan kamu. Makna apa? Meragukan kamu tentang hari akhirat, tuan-tuan. Wa min khalfihim, dan dari belakang kamu. Dari belakang tu mana apa, tuan-tuan? Iaitu menolong mereka cintakan dunia. Mereka cintakan dunia. Wa an aymanihim, daripada kanan mereka. Kanan tu makna apa? Iaitu dari mengaburkan mereka persoalan agama bagi manusia ini jahil, ya. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka, iaitu membuat mereka menyukai maksiat. Jadi semua ni syaitan akan datang kepada kita untuk menipu kita, tuan-tuan. Kiri kanan, tak boleh sikit banyak, tuan-tuan. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan kamu akan dapati ramai di kalangan manusia yang tidak bersyukur. Tuan-tuan, jadi kita kena perhati. Benda baik kena cepat buat, ya, jangan tangguh-tangguh, kan? Benda baik kena cepat buat, jangan tangguh-tangguh, dan jangan beratkan. Sebab syaitan akan cari jalan macam mana nak sekat kita daripada buat benda baik, tuan-tuan. Sebagai contoh, tuan, nak bagi anak kahwin dah senang, kan? Kita selalu nak kahwin ni, tuan-tuan, anak adat yang ni kena hantaran banyak sekian-sekian, kena dulang sekian-sekian, tuan-tuan. Kadang-kadang boleh memberatkan orang tu nak kahwin, tuan-tuan. Kalau dia mampu tak apalah, kalau dia tak mampu, tuan-tuan, dia berat. Jadi permudahkan. Jadi bila berlakunya perkahwinan, ini lawan dengan syaitan. Syaitan memang tak suka kalau orang kahwin. Syaitan suka orang berzina, tuan-tuan. Syaitan suka manusia ini tidak kahwin, mendekatkan syariat Allah. Sebab itu bila orang angkat nikah aja, syaitan ni akan lari terkencing-kencing, takutnya tengok orang angkat nikah, tuan. Ya. Jadi sebab itu kalau ada benda yang baik, percepatkan dan permudahkan. Jangan kita susah-susahkan, tuan-tuan. Benda buruk tak apa, beratkan dan juga menyusahkan tak apa, tuan-tuan. Biar tak jadi. Ini syaitan paling takut, tuan-tuan, ya. Baik, itu, tuan-tuan, ayat yang kedua tentang bagaimana janji syaitan untuk menyesatkan manusia, tuan-tuan, ya. Kemudian surah yang ketiga daripada suratul Hijr,
Juzuk yang ke apa nama surah yang ke-15 ayat yang ke-39 hingga 40 tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi iblis kata apa tuan-tuan? Iblis dah kata dah, aku ni dah sesat, alang-alang sesat, aku akan menyesatkan orang lain. Aku akan indahkan kesesatan itu dengan keseronokan. Jadi la uzayyinna, dari mana dia? La uzayyinanna lahum. Zinah ni mana hiasan. Pastinya aku akan hias maksiat itu dengan benda yang baik. Kan zina itu buruk tuan-tuan. Buang anak tong sampah. Buang anak lantung sampah tuan-tuan. Mana peradaban manusia yang buat begitu tuan-tuan? Tak ada. Kucing pun tak boleh, dia tak buang anak lantung sampah kan. Tapi tuan-tuan, syaitan nak menggunakan zina itu kebaikan bagi dia. Maka dia buat, hiaskan, supaya orang terliur tengok zina. Begitu juga dengan maksiat-maksiat yang lain. Diperhiaskan, digunakan dengan berbagai-bagai nama untuk menipu manusia supaya tergoda. Itu yang Quran cerita, kecuali illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang taat kepada Allah. Jadi dia tak akan mudah untuk dirasuk oleh syaitan. Sebab itu pembinaan diri dengan keikhlasan ini sangat-sangat penting tuan-tuan. Kalau tak ikhlas, nescaya hancurlah amalan kita tuan-tuan. Baik tuan-tuan, yang keempat, dalam suratul Isra, surah Isra ni adalah surah yang ke-17 ayat 62. Allah menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberikan waktu pada aku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebahagian kecil. Jadi iblis declare, declare tentang konon-konon dia ni mulia lah, dia daripada api tuan-tuan. Jadi dia declare bahawa sekiranya engkau memberi waktu pada aku, kau takhirkan aku atau kau lewatkan kematian aku sehingga hari kiamat, la ahtanikanna, pastinya aku akan sesatkan keturunan mereka, wa dzurriyyati illa qalila, kecuali sedikit saja yang tak sesat. Ramai lagi yang sesat. Jadi iblis berkata dengan lancang dan engkar kepada, namun Tuhan memberikan penangguhan pada mereka, pada iblis. Terangkanlah kepadaku, inikah yang engkau muliakan daripada aku, iaitu katakan pada aku tentang makhluk yang engkau muliakan dan diriku kerana engkau memerintahkan aku sujud padanya. Jadi tuan-tuan, jadi iblis proteslah. Aku ni mulia patutnya, sebab aku kena sujud pada Adam. Ungkit lagi tuan-tuan. Jadi oleh kerana dia ungkit tuan-tuan, maka dia kata dia akan menyesatkan manusia sehingga hari kiamat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ini dia apa nama tuan-tuan, dia punya ketegasan dia bahawa
bahawa pastinya dia akan menyesatkan manusia sehingga hari akhirat, tuan-tuan. Jadi kita kena berhati-hatilah, tuan-tuan. Sebab itu perisai bagi orang yang beriman untuk tidak mengikut iblis, apa tuan-tuan perisai dia? Pertama, kena ikhlas. Kita kena buat kerja, kena amalan kita kena ikhlas. Minta pada Allah, ya Allah jadikanlah aku di kalangan hamba-Mu yang ikhlas. Ya. Yang kedua, kena tingkatkan ketakwaan kita, dekatkan diri kita dengan Allah. Sebab orang yang dekat diri dengan Tuhan, syaitan akan lari. Orang yang dekat diri dengan Allah, syaitan akan lari, automatik. Kan itu kita baca ayat kursi kan. Ayat kursi itu ayat apa, tuan-tuan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang hayy, hidup, lagi jaga. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tak mungkin Tuhan itu mengantuk lagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Tuhan itu apa yang ada langit dan bumi. Nak cerita, tuan-tuan, ayat kursi itu cerita tauhid kita kepada Allah. Keyakinan, membina keyakinan kita bahawa kebesaran itu milik Allah. Ya. Kekuasaan yang sebenarnya milik Allah, bukan milik orang lain, bukan milik syaitan, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, bila kita bertawakal, berpegang kepada tauhid yang betul, insya-Allah syaitan akan lari. Sebab itu disebut illa ibadikas salihin, kecuali yang tak boleh syaitan sesatkan siapa? Iaitu mereka yang ikhlas, orang yang bertakwa, orang yang tinggi nilai takwanya, ya, orang yang mempunyai keyakinan yang kuat, tuan-tuan. Ini kena bina. Ya, kalau kita tidak bina, tuan-tuan, saya diganggu oleh syaitan. Tuan-tuan, ya. Baru ni ada orang tanya saya juga, Ustaz, macam mana kalau kita nak lawan sihir dengan sihir yang lain? Kita ada orang kena sihir, dia nak lawan sihir tu, kita ambil sihir lain lawan dia. Ya. Sihir ke apa, tuan-tuan, bala syaitan, tuan-tuan, ya, semuanya dia akan takut pada Allah. Sebab dia tu hamba. Dia tu hamba, dia akan takut pada Tuhan. Jadi, tuan-tuan, sebab itulah kita kena berpegang, kena menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah datangnya kekuatan, keyakinan yang hebat, tuan-tuan, ya. Okey, tuan-tuan, ya. Ayat yang kelima yang menceritakan janji syaitan untuk menyesatkan manusia. Ayat ini panjang sikit, ya. Surah Al-Isra ayat yang ke-63 dan 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوزا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. Berkatalah iblis, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu pada aku sampai pada hari kiamat, pastinya aku akan sesatkan keturunannya, yang keturunan Adam, kecuali sebahagian kecil. Allah berfirman kepadanya, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, maka sesungguh neraka Jahannamlah balasan semuanya, sebagai pembalasan yang cukup, dan memperdayakan siapa saja di antara mereka yang engkau, yakni iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda, yang berjalan kaki, yang bersekutu dengan mereka dengan harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka, padahal syaitan itu hanyalah menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Tuan-tuan, tengok ayat ini, Allah menceritakan bahawa Allah izinkan iblis untuk mengganggu manusia. Sebab itu tujuan hidup kita ni, tuan-tuan, kita ni hidup walaupun senang, walaupun mudah, tuan-tuan, ya, tetap susah.
Nama hidup ujian. Ya, siapa tak ada kena uji? Semua orang kena uji, tuan-tuan. Nama hidup ujian. Ya, baiklah senang macam mana pun tuan-tuan, nak senang pun kena uji juga. Jadi tuan-tuan, ujian inilah kehidupan manusia. Sebab itu Allah mengizinkan iblis untuk ganggu kita, sebab nanti uji kita. Siapakah di kalangan kita ini ayyukum ahsanu amala, di antara kamu ini yang baik amalannya, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, bila Allah dah izinkan, Allah kata, ya, kerjalah, ganggulah manusia setakat mana dia boleh buat, kan. Tapi ingat, syaitan itu adalah menipu. Ya, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa al-ghurura, dan tidaklah syaitan itu adalah tipuan, dia menipu ya. Sebab itu dalam ayat-ayat lain, terutama dalam surah As-Saba, Allah menceritakan ya, bagaimanakah manusia ini, tuan-tuan, ketika dalam neraka saling salah menyalah. Dalam Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimanakah manusia ni dah masuk neraka ni. Orang yang kena masuk neraka, tuan-tuan, dia saling salah. Salah siapa? Salah kepala dia, siapa ketua dia yang suruh dia sehingga dia masuk neraka. Yang ketua dia kata apa? Siapa suruh kau ikut? Kan? Saling salah menyalah. Sebenarnya aku tak suruh kau pun, kau sendiri yang nak. Kau balak kenalah. Jadi tuan-tuan, tak ada siapa yang bertanggungjawab. Dan ketika itu kita cari syaitan, syaitan berlari. Itu nama dia, syaitan itu adalah golongan yang menipu. Dia tipu manusia. Ya. Dia hiaskan maksiat yang buruk itu seolah-olah jadi baik. Tipu manusia. Tak usah kata kita tipu, dengan Adam boleh tipu. Sebab apa? Adam alaihi salam ya tertipu dengan syaitan, tuan-tuan. Sebab syaitan bersumpah, yang kata aku nak bagi kau jadi orang baik. Syaitan bersumpah sehingga Adam pun tertipu. Sebab Adam anggap dalam syurga mana boleh orang bersumpah dengan nama Tuhan kemudian menipu. Akhirnya dia tergelincir daripada syurga, jatuhlah dia di dunia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak cerita, syaitan bukan tipu kita orang biasa-biasa, dengan Nabi pun dia tipu, tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati, kena sentiasa berjaga dan tahu hakikat bahawa pertembungan antara syaitan dan antara al-haq wal batil ini akan berterusan hingga hari kiamat. Walaupun nampak benda simple je, nak makin sembahyang subuh ikut-ikut senang lah, tuan-tuan, nak makin sembahyang subuh, kan. Tapi bukan senang kalau orang yang tak terpedaya dengan syaitan, kan. Dengan tidur tak ambil semayang, dengan tidur tak berzikir, tak apa, tuan-tuan, tidur bangkit pun susah lah. Sebab apa? Sebab dia telah diseliputi oleh syaitan. Cuba ambil semayang, zikir, baca Quran sebelum tidur, tuan-tuan, mudah nak bangkit, tuan-tuan. Pasal apa? Kita dah lekang dengan syaitan. Itu dia, tuan-tuan. Bila kita jauh dengan syaitan, ya mudah untuk kita nak buat amalan. Pasal apa? Aku ni malas sangat nak buat baik, malas sangat nak buat benda-benda baik, nak buat benda-benda, nak buat ibadat, baru rasa malas. Sebab apa? Sebab kita dia diseliputi oleh syaitan. Ta'wiz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya, doa, ya, minta lindung daripada syaitan, diganggu oleh syaitan. InsyaAllah Allah akan perkenankan doa kita, tuan-tuan. Jadi barulah nak sembahyang sunat pun rasa seronok, barulah nak buat ibadat belum rasa lazat, kan. Pasal apa kita sembahyang tak mau khusyuk? Pasal syaitan ada. Jadi tuan-tuan, setiap gerak-geri dalam sembahyang itu minta, ya Allah, kau berikan aku keikhlasan. Setiap gerak-gerakan, rukuk, sujud, ya Allah, kau berikan aku keikhlasan, kekhusyukan. InsyaAllah Allah akan bagi kepada kita kalau kita betul-betul minta pada dia, tuan-tuan. Jadi bila kita lekang daripada syaitan, dengan automatiknya Allah memberi kelazatan dan kenikmatan untuk beribadat. Tuan-tuan, baru dapat nikmat untuk beribadat, tuan-tuan, baru seronok, kan. Ini rasa malas. Pasal apa malas sangat nak sembahyang sunat 2 rakaat? Ya Allah, ya,
Sebab kita diseliputi oleh syaitan. Tengok syaitan, dia akan sentiasa mengajak, meronta. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, syaitan akan ganggu kita melalui 7 pintu. 7 pintu. Ya. Apa dia tuan-tuan pintu-pintu yang syaitan mudah untuk dia masuk pada kita tuan-tuan? Marah. Kan orang marah, kan dia bukan dia sedar apa dah. Ya. Marah itu adalah syaitan. Sebab syaitan itu daripada api. Marah itu menyemarakkan kepanasan api tuan-tuan. Ya. Apa lagi tuan-tuan? Syahwat. Ketika orang bersyahwat, ya, syaitan mudah untuk kontrol orang yang bersyahwat. Lagi hasad dengki. Ini di antara pintu-pintu yang memudahkan syaitan masuk. Syaitan akan terjah. Dia mudah bagi dia untuk nak kontrol diri kita tuan-tuan. Ya, hasad dengki, orang dah pada hasad dengki tuan-tuan, tak kira apa dah kan. Dah hasad dengki kan. Pendam, apa dia panggil? Memendam ni apa dia panggil? Dengki satu, yang kedua kan dia rasa dia pendam marah dia tu. Apa dia istilah dia panggil tuan-tuan? Dendam. Dendam tu salah satu pintu syaitan. Orang dendam, ya. Dendam lama-lama. Jadi tuan, kata Imam Ghazali, ada 7 pintu yang syaitan mudah untuk kita masuk. Sebab itu kita kena sentiasa jaga diri kita ini daripada terpesong daripada ajakan syaitan. Ya, sebab itu di awal surah Al-Baqarah, first kali Allah cerita Adam, cerita pertemuan syaitan. Ya, syaitan tuan-tuan. Pasal apa syaitan tak nak sujud pada Adam? Rupanya dah daripada dulu lagi tuan-tuan, syaitan ni dah memang aim kita dah, nak sesatkan kita. Sebab itu banyak benda yang baik-baik ni terhalang kerana syaitan. Sebab itu kita kena jauh daripada syaitan tuan-tuan. Dah masuk insya-Allah. Azan dulu ya. InsyaAllah tuan-tuan, itu sajalah tazkirah saya kuliah maghrib kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil semangat ini tuan-tuan, untuk kita bina keyakinan diri kita, keikhlasan kita, untuk Allah permudahkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.